Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dialog TVS kembali bersiaran bersama saya Karunisa Kasnun. Dan saya Syahai Rizal Kamalul Arifin dalam Dialog TVS yang kita bawakan minggu ini bertajuk Nisa. Belanjawan Madani 2024. Apa rakyat dapat, dan kita bawakan ke studio untuk membincangkan perkara ini tidak lain tidak bukan merupakan pakar-pakar ekonomi kita yang berada di negeri Sarawak yang kita bawakan ke studio TVS untuk berkatakan tentang menjelangnya pemetangan Belanjawan Madani 2024 pada esok hari iaitu Jumaat 13 Oktober 2024. Dan kita bawakan di hujung sana yang berbaju hitam adalah merupakan Dr. Zul Hazwan Husaini, Pensyarakanan Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak. Terima kasih atas kesudian bersama kami, dan juga bersama seorang lagi rakan beliau di sebelah itu, Dr. Evan Lau, merupakan Ketua Strategi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Terima kasih Dr. berdua kerana sudi bersama kami dalam Dialog TVS. Topiknya seperti yang kita maklumkan awal tadi adalah Belanjawan Madani 2024. Apa yang rakyat dapat? Jadi untuk kita tahu lebih lanjut sebenarnya apa yang rakyat dapat, pastinya yang di luar sana ingin bertanya-tanya apakah sebenarnya belanjawan ini, kerana ramai yang tidak tahu sebenarnya fungsi sebenar belanjawan ini. Saban tahun diumumkan. Dilaksanakan untuk apa sebenarnya. Jadi mungkin kita terlebih dahulu kita nak memberikan ruang kepada salah seorang pada panelis kita pada hari ini untuk memperkatakan tentang perkara tersebut sebagai mungkin sedikit mukadimah, itu tidak perlu terlalu panjang tapi untuk mudah difahami oleh rakyat di luar sana. Dr. Evan terlebih dahulu, bagaimana untuk kita memahami belanjawan ini? Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya datang ke studio ni bersama dengan rakan saya di sebelah ni. Belanjawan negara ni, kita lihat daripada sudut yang lebih mudah. Dia macam belanjawan kita bulan-bulan lah, belanjawan individu secara bulan. So kita merancang perbelanjaan kita merancang kita punya pendapatan, ada pendapatan, dan bulan ini ataupun untuk setiap satu bulan kita tahu bahawa apa perbelanjaan kita, apa yang kita nak bayar untuk bulan ini, bayar kereta ke, bayar rumah ke, anak ke, dan lain-lainnya semua, dan keperluan-keperluan asas tu dan semuanya. So itu termasuk dalam perbelanjaan. Dan pendapatan kita mungkin sudah ada yang dapat gaji bulanan, ada yang dapat ekstra daripada gaji bulanan dan semuanya. So itu salah satu analogi yang saya rasa paling mudah untuk difahami untuk semua. Dan kalau itu diperbesarkan, dia menjadi belanjawan negara. So sama juga dalam konteks perbelanjaan ataupun bajet untuk negara, dia pun sama juga, di mana datangnya pendapatan dan kepada mananya kita nak belanja perbelanjaan untuk kerajaan itu sendiri. So itu adalah secara mudahnya untuk kita memahami, untuk kita fahamikan. Dr. Zul, tapi kenapa sampai beratus juta dan cecah bilion kadang-kadang bila angka itu disebut dalam belanjawan? Okey, seperti mana yang Dr. Evan Lau beritahu tadi itu, saya ingin melengkapkan sedikit. Ini adalah perancangan negara untuk masa depan, untuk tahun hadapan, yang mana kerajaan ini memerlukan kerjasama dari semua pihak. Maksudnya ini adalah platform untuk kerajaan memberitahu kepada umum apa perancangan di tahun hadapan dan kita bergerak seiring. Keduanya tentang, ini adalah platform kepada kerajaan untuk menerangkan tentang kedudukan kewangan negara supaya kita faham dari mana kita dapat duit, di mana kita berbelanja, dan yang paling usaha adalah hutang negara, yang mana kita ni setiap perbelanjaan negara ni rakyat harus tahu ada sumber dari hutang, dan hutang itu bukan di bawah tanggungan 100% daripada kerajaan. Itu adalah duit rakyat yang perlu kita fahami. Okey, kalau kita lihat dari konteks size bajet itu sendiri dari saban tahun meningkat disebabkan bahasa mudahnya inflasi. Kita tak boleh nak bezakan tahun-tahun selepas dengan angka absolut yang dianggarkan ataupun dinyatakan pada tahun ini. Satu. Keduanya, setiap tahun kita mendambakan pertumbuhan. Pertumbuhan tu tak jatuh dari langit sebegitu. Kita memerlukan modal. Jadi sebab itu kerajaan mempunyai rancangan setiap tahun akan meningkatkan bajet tertentu untuk mencapai matlamat tertentu, seperti yang saya katakan tadi tentang pertumbuhan. Dan tidak agak mustahil untuk kita still static kepada angka yang sebelum ini, tapi kita mendambakan pertumbuhan yang besar, itu agak mustahil. Terpaksa berhutang jugalah maksudnya. Berhutang, kalau kita tengok konsep, kita tengok keadaan ekonomi sekarang, kita dah
mengalami defisit Ya. lebih daripada 10 tahun. Okey. Berhutang ni kalau diikut kira sihat tak sihat itu adalah penting untuk kita menjawab. Sebab tu kita rasakan sebab itu kalau kita lihat bajet ni diumumkan dan dibincangkan setiap tahun, kita nak menentukan sama ada pembelanjahan tu berhemah, sama ada pembelanjahan tu boleh memberi impak yang positif kepada rakyat supaya hutang tu menjadi sihat. Itu sebenarnya. Macam mana kita nak memastikan hutang tu menjadi sihat dan dia bajet yang belanjawan yang dibentangkan itu adalah berhemah untuk kita bagi memastikan seluruh rakyat yang menantikan setiap tahun ini bajet yang besar-besar bajet yang besar-besar ni yang melibatkan banyak angka ini, bagaimana untuk kita memahami dengan lebih mudah bajet yang berhemah, hutang yang sihat seperti yang Dr. maklumkan. Okey, secara prinsipnya lah, kalau kita berhutang ni adalah sihatnya kita memastikan hutang ni digunakan untuk sesuatu item ataupun investment ataupun tools yang boleh memberi pulangan kepada negara dari segi kutipan cukai, dari segi kesejahteraan rakyat. Okay, tetapi itu secara kasarnya lah. Jadi kita perlu punya kefahaman tentang apa yang kerajaan pilih ataupun membuat keputusan tentang perbelanjaan daripada hasil negara ataupun daripada hasil hutang ni yang boleh memberi pulangan kepada rakyat dan negara. Tetapi saya lebih cenderung untuk kalau kita berbincang tentang bajet ini adalah penting untuk kita memahami dan mengetahui tentang komitmen kerajaan yang mana dalam di sebelah kanan kerajaan harus komit kepada perbelanjaan pengurusan dan di sebelah kiri tanggungjawab kerajaan tu untuk berbelanja untuk soal pembangunan seperti pendidikan, seperti kesihatan. Yang mana itu adalah tanggungjawab utama kerajaan untuk memastikan rakyat ini mendapat pendidikan yang terbaik. Keduanya rakyat dapat kesihatan, fasiliti kesihatan yang terbaik. Ini penting dalam jangka masa pandang akan mendokong kepada satunya produktiviti. Bila produktiviti ini tinggi, ia akan menyebabkan setiap perbelanjaan kerajaan itu sihat. Disebabkan rakyat itu sihat, produktif dan dari produktiviti itu akan secara tidak langsung akan meningkatkan hasil negara melalui cukai dan beberapa instrumen yang lain. Baik, Dr. Zul menjawab berkenaan perkara tersebut berkenaan kenapakah angka itu tinggi saban tahun Nisa. Dr. Eben, kita ingin tahu dan melihat lebih lanjut sebenarnya apa lagi senarai-senarai sebenarnya yang bakal kita saksikan esok sebenarnya. Apakah sebenarnya mereka ini rakyat di luar sana masih lagi memperkatakan tentang perlunya kos sara hidup ini dilihat lebih mendalam. Betul. Dan perlukah bantuan seperti bantuan sara hidup yang diperkenalkan sebelum ini diperkenalkan semula ataupun ditambah nilainya ataupun sebenarnya ada juga kata-kata di luar sana mengatakan perlunya mewujudkan sekali lagi inisiatif seperti yang dilakukan pada zaman pandemik sebelum ini untuk pengeluaran bagi saya untuk bajet kali ini, untuk bajet 2024 saya merasakan bahawa ataupun saya pastinya ia akan meneruskan juga apa yang kesinambungan yang sudah ada dibuat pada tahun 2023, bajet 2023, bantuan secara tunai tu ataupun secara langsung tu bagi saya akan tetap diteruskan dan ditambah baik ataupun diperhalusinya. Mungkin pada kali ini ataupun yang sudah pun diumumkan adalah mungkin bantuannya secara lebih bersasar ataupun subsidi dan berkaitan ataupun secara langsung yang lebih bersasar dan itu adalah satu. Yang keduanya kalau berkaitan dengan KWSP secara peribadinya saya merasakan itu mungkin akan difikirkan dengan lebih mendalam oleh kerajaan pada hari ini, tapi mungkin dia tidak saya merasakan bahawa dia mungkin tidak akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini. Dalam konteks lain ialah contohnya kalau diperlukan dikeluarkan secara terdesak waktu pandemik sebabnya sudah berlaku, kalau dia diteruskan juga sekarang nilai simpanannya seperti sudah diumumkan oleh KWSP sendiri bahawa ramai pencarum mempunyai
nilai simpanan yang sangat kurang. Yes. Dan ini akan mempengaruhi masa depan mereka. Mungkin sekarang seseorang tu tidak merasa, tapi mungkin dalam 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, apa akan terjadi? Kita tidak tahu. Kita tidak dapat menjangka apa yang akan berlaku di masa depan. Seperti yang kita tak dapat menjangka bila pandemik nak berlaku lagi. Ya. So itu contoh yang bagi saya ada instrumen ataupun ada tool kemungkinan yang ada kemungkinan, tapi terasa kemungkinannya agak tipis lah dalam tapi hal ini. Seperti apa yang Dr. Evan katakan tadi adalah berkenaan dengan mungkin subsidi seperti bantuan sara hidup itu mungkin akan diteruskan, tapi bila kita melihat kepada angka, maksudnya angka itu akan terus bertambah. Jadi maksudnya hutang dan juga perbelanjaan itu juga akan bertambah sebenarnya. Ya, betul. Tapi jangan jawab dahulu sebab kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kena banyak lagi saya nak tanya, sebenarnya tertarik dengan lebih bantuan yang lebih bersasar. Lepas tu pencarum KWSP tapi ini hutang itu akan jadi tinggi, duit akan jadi tinggi. Macam mana kita nak mengimbangkan dengan kos sara hidup yang lebih tinggi dan juga hutang negara yang semakin meningkat? Macam mana kita nak mengimbangkan pembelanjaan itu dengan pembangunan, pendidikan, kesihatan, semua kos naik, tapi selepas inilah kita bincang. Betul. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Dialog TVS. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Pastinya malam ini kami membawakan topik berkenaan dengan Belanjawan Madani 2024, apa rakyat dapat. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi sebenarnya Syah, kedua-dua doktor ada memberi penerangan secara ringkasnya yang lebih mudah difahami apa keperluan sebenarnya, bagaimana untuk rakyat memahami apa keperluan belanjawan dibentangkan saban tahun dengan figure, dengan angka yang besar. Banyaknya dan pastinya subsidi itu seperti kata Dr. Evan Lau tadi berkenaan dengan perlunya ada subsidi itu, perlu ada bantuan itu, perlu diteruskan bantuan itu juga. Perlu diteruskan. Macam kita lihat, macam tadi Dr. Ivan ada maklumkan bantuan yang diumumkan setiap tahun kepada rakyat perlu diteruskan, tapi kali ini lebih bersasar. Mungkin doktor boleh berjelaskan dengan lebih lanjut berbanding tahun-tahun sebelumnya, ekoran lebih-lebih lagi selepas pandemik COVID-19. Pembentangan belanjawan kali ini dijangka lebih menyeluruh dan pastinya jangkaan diberi tumpuan kepada kesihatan dan juga pendidikan. Pada pandangan doktor, apakah sebenarnya bidang-bidang utama yang akan diberi lebih peruntukan selain daripada kesihatan dan juga pendidikan ni, doktor? Bagi saya seperti bajet-bajet yang lain untuk meneruskan kesinambungan bajet-bajet sebelum ni ataupun belanjawan sebelum ini, sama juga bantuan ataupun subsidi ataupun bantuan yang lebih bersasar itu mungkin salah satu daripada penekanan untuk kali ini, sebab ia sudah pun bagi saya tadi, saya katakan tadi bahawa dia sudah pun diumumkan sebelum bajet pun ada penekanan terhadap subsidi ataupun bantuan yang lebih bersasar, yang bersasar kepada golongan yang betul-betul rentan, yang memerlukan, bukan kepada semua. Sebab mungkin contohnya mungkin terjadi kepada subsidi-subsidi sebelum ni yang mungkin secara keseluruhan dan dia tidak kepada golongan-golongan tertentu. Kita hanya kerajaan ada datanya, itu sebab perlunya dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ada satu penekanan terhadap data analytics yang diperlukan untuk melihat golongan mana yang memerlukan bantuan ini. Untuk kita akan kerajaan akan beri bantuan kepada golongan-golongan tertentu. Itu satu. Dan keduanya soalan tadi berkenaan dengan sektor mana yang akan diberi tumpuan. Macam kata kawan saya tadi ni di sebelah ni, Dr. Zul ni tadi, kesihatan dengan pendidikan itu masih lagi, bagi saya dia akan menjadi tumpuan untuk bajet kali ini. Dan seperti 2023, bajet 2023, pendidikan sebenarnya mendapatkan bajet belanjawan yang terbesar. Dan saya merasakan bahawa pendidikan masih lagi kalau tak nombor satu, dia nombor dua dengan kesihatan. Tapi kita tak boleh lupakan sektor-sektor lain. Contohnya PKS ataupun small medium enterprise itu perlu lagi diberikan bukan saja nafas baru, diberikan penekanan untuk mereka berlangsung ataupun boleh meneruskan perniagaan mereka. PKS masih lagi menjadi tumpuan dan of course yang terbaru
bukan baru sangat pun lagi, macam industri green economy yang berkaitan dengan green economy dan berkaitan itu juga akan diberi tumpuan dalam bajet kali ini, termasuk digitalisasi, proses digitalisasi secara keseluruhan untuk semua sektor dan secara ekonominya sendiri. Itu akan juga diberi tumpuan juga. Tapi bagaimana dia punya inisiatif ataupun bagaimana langkah dan aktiviti yang akan dilakukan, kita boleh tunggu pengumuman yang daripada menteri esok. Tapi menarik sebenarnya berkenaan dengan PKS tadi, berkenaan dengan teknologi baru dan juga digitalisasi tadi. Mungkin kita akan pergi sebentar lagi berkenaan dengan perkara itu, kerana kita nak melihat terlebih dahulu. Dr. Zul, sebentar tadi Dr. Iban ada mengatakan bahawa sektor ini akan menjadi keutamaan, sektor pendidikan dan juga kesihatan. Pasti akan menjadi topik utama yang memperkatakan banyaknya, memang kita faham pada pembentangan yang lepas memang banyak bajet itu terarah kepada kedua-dua sektor ini. Tidakkah perkara ini sebenarnya telah diperkatakan setiap tahun? Bukankah mereka ni ada data sebenarnya? Takkan peruntukan itu tak boleh diselesaikan dengan tuntas? Kenapa setiap tahun kena ada tambah lagi, tak boleh selesai cepat? Benda tak boleh foresee 10 tahun, 5 tahun macam tu. Sebelum saya pergi ke topik tu, saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan Dr. Iban tadi. Salah satu area yang kerajaan mungkin akan memberi tumpuan yang lebih adalah tentang dasar gaji yang progresif. Dasar gaji yang progresif ini adalah satu langkah yang kita jangkakan untuk memerangi masalah kos sara hidup. Kalau kita lihat sekarang, kerajaan lebih tertumpu kepada untuk mengawal harga. Tetapi mengawal harga itu tidak mudah kerana kita mempunyai pasaran yang besar. Sebenarnya kos sara hidup ini bersangkut paut dengan pendapatan. Kalau pendapatan kita meningkat seiring dengan kos, ia tidak menjadi masalah. Jadi ada pembaharuan. Kita lihat dari bajet-bajet yang sebelumnya, saya lihat ada pembaharuan bagaimana kerajaan menumpukan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan rakyat, bukan setakat dari golongan pekerja kerajaan, juga dari di sektor swasta juga. Ya, betul. Bersangkut paut dengan bukan nak dikatakan permasalahan, tapi agenda tentang memerkasakan sektor pendidikan dan kesihatan ini menjadi tumpuan. Satunya yang saya katakan tadi itu adalah tanggungjawab utama kerajaan dalam menyediakan fasiliti terbaik pendidikan dan kesihatan. Keduanya kita harus faham. Dunia ini dinamik. Maksudnya sektor pendidikan dan sektor kesihatan itu juga dinamik. Jadi maksudnya di sini kerajaan dan kita tidak boleh menggunakan formula yang sama saban tahun. Sebab itu kita memerlukan satu formula yang baru sesuai dengan keadaan semasa. Itu pertama. Yang keduanya, kerajaan juga seperti kita bergantung dengan pendapatan dan perlu berbelanja, dan kerajaan juga fighting pada kos yang meningkat. Jadi kekangannya ada di situ. Kerajaan juga berdepan dengan masalah sumber yang terhad. Jadi benda itu kita harus lihat dari perspektif yang mana kerajaan berdepan dengan cabaran yang lain setiap tahun. Dan bagaimana untuk sustainkan agenda pendidikan dan kesihatan yang kita lihat tidak boleh diketepikan dengan cabaran-cabaran semasa. Itu kita lihat, perlu lihat dari segi itu. Dan yang ketiga yang saya nak tekankan di sini, kerajaan juga dari konsep madaninya untuk memastikan setiap perbelanjaan yang besar terhadap pendidikan dan kesihatan ini, formulanya adalah untuk satu, cuba memerangi rasuah. Rasuah tak boleh zero lah. Dia ada tapi kita cuba kurangkan. Keduanya, cuba mengurangkan birokrasi. Supaya perbelanjaan yang besar ini tidak punya keterisian yang besar dan setiap perbelanjaan dan perancangan terhadap sektor pendidikan, sektor kesihatan ini dapat dimaksimumkan oleh rakyat. Itu yang saya lihat dari sudut itu, kita harus lihat dan fahami kekangan dan landscape yang dialami oleh kerajaan. Itu kalau kita lihat daripada sudut pendidikan itu, untuk sahsiah rakyat Malaysia itu sendiri terjawab dan terjamin sebenarnya. Pendidikan berilmu dan sihat. Tapi untuk mengisi poket rakyat itu satu perkara lain.
untuk kita fahami. Jadi kenapakah tidak juga diberi tumpuan seperti kata Dr. Evans sebentar tadi, untuk PKS itu juga perlu diberi tumpuan itu sendiri lebih bersasar juga, supaya rakyat di luar sana bukan sahaja bercucuk tanam, tak perlu berniaga, atau mereka perlu dinaik tarafkan taraf kehidupan mereka ini. Bukan saja pada sudut pendidikan dan kesihatan itu, doktor, kita nak melihat faktor lain juga untuk membantu rakyat ini. Kalau daripada yang kita faham, apabila mereka ini dah berpendidikan, mereka pasti akan membuat sesuatu yang untuk meningkatkan taraf hidup mereka, seperti berniaga. Pasti ada cukai seperti itu untuk rakyat. Ada untuk kerajaan, pasti keuntungan itu dapat kepada kerajaan, kerana kerajaan sebelum ini berdepan dengan kekurangan cukai dan sebagainya. Doktor. Okey. Berkait dengan pendidikan, yang mana kita faham melalui pendidikan ini kita dapat mengubah nasib sesuatu keluarga menjadi lebih baik. Miskin dapat improve kehidupan menjadi tidak miskin dan seterusnya. Dan saya juga ingin menarik perhatian di dalam sesi ini, kerajaan memikirkan ke arah itu. Bukan setakat kerajaan hanya to maintain untuk meneruskan agenda pendidikan dengan pembaharuan mengikut acuan semasa, cabaran semasa. Tapi saya lihat kerajaan Madani pada hari ini menekankan satu yang dikatakan tadi, apa next? Dan kalau kita lihat strategi kerajaan memerangi miskin tegar, yang mana kerajaan menyasarkan ianya akan tercapai pada tahun ini. Okay? Kerajaan telah menyediakan berbagai platform dengan kumpulan sasar miskin tegar ini, supaya mereka dapat terlibat di dalam sektor ekonomi yang dijamin pulangannya. Dan kita boleh lihat beberapa program, ada 3 teras program yang kita boleh lihat lanjut nanti tentang bagaimana kerajaan menyediakan Pepkop ini untuk memberi ruang, terutamanya kepada miskin tegar ini, untuk keluar daripada belenggu kemiskinan ini. Dan saya rasa ini telah berjalan, telah diimplementkan. Mungkin saya berharap bajet kali ini menunjukkan tahap berjayanya program ini, dan harus dikembangkan lagi, saya rasa. Bukan takat miskin tegar, kita juga ada keberkesanannya kategori miskin yang perlu diberi perhatian. Tapi mungkin kaedahnya berlainan daripada miskin tegar. Okey, kita nak menyentuh mengenai cukai. Tapi sebelum kita pergi ke soalan cukai, saya ingin bertanya kepada doktor berdua. Adakah doktor bersetuju apabila Dr. Zul ada menyentuh mengenai dasar gaji progresif, selagi ia tidak diselesaikan secara efektif, golongan rentan ini akan semakin bertambah, especially kalau kita lihat sekarang ni orang cakap miskin tegar, miskin bandar. Dengan keadaan ekonomi sekarang, barang makin naik, bulan 10 ni barang makin naik, 50 sen naik, roti pun naik, semua barang naik. Tapi dengan tidak adanya dasar gaji progresif ini, golongan rentan ini semakin bertambah, semakin meningkat, dan juga termasuk golongan miskin bandar ini semakin meningkat sekiranya tidak ada dasar gaji progresif ini diselesaikan dengan secara menyeluruh dan komprehensif. Doktor. Ya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Zul tadi, kita perlu kembali kepada, bagi saya kita perlu kembali kepada konsep ataupun di dalam ekonomi madani yang diperkenalkan oleh kerajaan. Dia juga bukan saja untuk menekankan, ada dua yang saya rasa amat tertarik dengan konsep ekonomi madani ini. Adalah satu, kita tak kerajaan ini kita teruskan produktiviti dan semuanya untuk the sky is the limit. Maksudnya there's no cap for the kamu nak maju, kamu nak jadi lebih maju daripada hari ini, ataupun syarikat ataupun orang persendirian semua, kita boleh we go for the sky is the limit. We moonshot, the sky is the limit. Dan di bawahnya maksudnya golongan rentan ni kita cuba naikkan taraf kehidupan mereka. Dan seperti yang dikatakan tadi oleh Dr. Zul, yang nak tambahkan di perkataan daripada PMX sendiri, iaitu menoktahkan kemiskinan. Yes. Itu bukan saja retorik ataupun perkataan itu saja, tapi dia akan dilakukan seperti yang sudah dirancangkan pada tahun ini. Dan kemudiannya, rancangan kemudiannya saya pasti, dan kemudiannya adalah kita pergi pada dia sudah tegar itu, kita pergi pada yang mungkin kemiskinan bandar dan semuanya. So satu persatu
dia tidak dapat diuruskan kekangannya, tidak dapat diuruskan sekaligus dalam satu masa yang sama. Dia perlu go step by step. Step pertama ini, step kedua ini. Dan pada masa yang sama yang saya katakan tadi, small medium industry ataupun PKS tu harus akan diberi perhatian juga, sebab yang ini akan membantu. Sebab kita tahu bahawa PKS ni mungkin dia adalah dari segi just a start-up ataupun mungkin diusahakan di kampung dan di luar bandar dan di bandar walaupun dan perusahaan yang kecil yang perlu bantuan. Kita ada banyak bantuan, ada banyak inisiatif daripada kerajaan, daripada kementerian-kementerian tertentu dan juga ada banyak peruntukan-peruntukan untuk PKS ini termasuk tax exemption dan semua tu. Tapi dia mungkin boleh diperhebatkan lagi, disemarakkan lagi nilai-nilai tambah di dalam PKS tu supaya kita boleh meningkatkan. So konsep dia adalah kita tingkatkan yang di atas, there's no limit. Wherever you want to go, just fly, terbang setinggi mana pun boleh. Dan di dekat bawah, golongan yang di bawah kita naikkan juga supaya dia sama-sama naik. Kita tak limitkan, kita tak bagi limit. Ini limit kamu tak boleh berkembang lagi selepas ini. So itu adalah yang saya fahami dengan konsep ekonomi madani yang boleh dimasukkan, yang akan dimasukkan juga dalam bajet 2024 ni untuk bukan saja untuk golongan tertentu, tapi untuk golongan yang di atas pertengahan juga. Maksudnya golongan pertengahan dan di atas juga boleh meningkat. Kita tak limit dia. Ada mungkin bantuan dia tidak sehebat daripada yang di bawah, tapi ada juga bantuan-bantuan tertentu dan yang di bawah yang tegar itu adalah target group untuk sekarang. Golongan sasar. Golongan sasar untuk sekarang. Tapi untuk tahun depan, untuk 2025, kita kerajaan akan ada inisiatif lain untuk melihat keseluruhan rakyat. Baik, yang paling penting kita nak melihat yang kaya makin kaya, yang miskin terus miskin. Kita akan berhenti rehat sekali lagi. Ya, Syah. Tak ada. Kita memang nak memperkatakan tentang itu kerana kita dah nampak ada 3 sektor itu yang mungkin akan diberi pendidikan, kesihatan dan juga pada sudut ekonomi. Tapi kita pertanian ini tidakkah dia termasuk sekali sebenarnya, sebab kita nak berkata-kata tentang keterjaminan makanan, kita bercakap pasal 2-3 bulan keterjaminan makanan, makanan, tapi bagaimana pula dengan sektor ini? Adakah sektor ini sebenarnya boleh kita lihat peningkatannya juga? Kita berhenti rehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Dialog TVS. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami dalam Dialog TVS. Dengan topik pada malam ini kita bawakan Belanjawan Madani 2024. Apa yang rakyat dapat? Dapat ke tidak dapat, sebenarnya pasti golongan petani di luar sana juga terfikir adakah kita ini tidak memperkatakan tentang sektor pertanian. Kerana kita memperkatakan tentang keterjaminan makanan. Sebelum berrehat tadi kita ada ingin bertanyakan kepada kedua-dua panelis kita berkenaan dengan keterjaminan makanan ini, pastinya sektor pertanian akan diberi tumpuan. Tapi sebelum kita memperkatakan tentang besar ke tidak bajet yang belanjawan yang bakal diperuntukkan di dalam sektor ini, saya difahamkan Nisa ada soalan mengenai cukai. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat Dr. Zul, kutipan cukai menyaksikan penurunan sepanjang tempoh pandemik. Pada pandangan doktor, apakah perlu bentuk cukai baru diperkenalkan atau ada sistem cukai lama yang dirasakan wajar untuk dilaksanakan semula? GST mungkin misalnya? Okey. Kita balik kepada pokok untuk kita faham lanjut. Sistem cukai yang kita ada sekarang berdasarkan pendapatan. Okay. SST itu berdasarkan pendapatan. Sekarang selepas pandemik, semasa dan selepas pandemik kita mengalami sindrom pendapatan yang berkurang dengan mendadak. Dan ianya adalah fenomena bukan setakat di tingkat nasional tetapi di tingkat global. Semua merasai kekurangan sumber pendapatan. Okay? Saat itu bila kita sedari sistem cukai kita berdasarkan pendapatan, bila pendapatan kita turun, definitely hasil akan menurun. Dan betapa perlunya untuk kita ke arah mereformasikan hasil cukai supaya kebergantungan kita terhadap hutang ni menurun. Satu, komitmen untuk kita mengurangkan defisit itu dapat diteruskan dari saban tahun. Memang cukai di pihak kerajaan, di pihak rakyat, di pihak sektor swasta sesuatu yang tidak digemari. Tetapi kita berbalik kepada kebertanggungjawaban. Saya mengambil contoh yang mudah.
kita pergi ke klinik ataupun hospital kerajaan dengan membayar minimum RM1 sahaja. Ya, berapa puluh tahun dah. Ya, betul. Kita bercakap tentang kebertanggungjawaban, kan? Tidak adil untuk kita membayar contoh RM1 tetapi kita mendapat nilai lebih daripada itu. Betul. Itu pertama. Tapi konsep itu telah berlarutan sampai sekarang. Tapi sekarang kita berdepan dengan bukan masalah. Kita bergelut dengan keadaan pasca pandemik ini untuk recover. Dari pihak kerajaan pun berdepan dengan masalah kekangan kewangan. Dan betapa pentingnya untuk kita memperkenalkan sistem cukai yang lebih efektif seperti yang dikatakan tadi GST. Tetapi GST ini kalau kita perkenalkan secara tidak terancang dan tidak cermat juga akan memberi impak dalam kepada rakyat secara terus. Tetapi kalau dia dirancang, kalau kita lihat di negara jiran Singapura, ada usaha untuk meningkatkan kadar GST tetapi mereka melakukan secara teratur. Maksudnya dalam masa 2-3 tahun akan meningkat banyak mana. Tapi kita buat secara perlahan supaya rakyat dan pihak swasta mula cuba adapt dan come up with di rancangan untuk menyesuaikan diri. Dan GST ini dia tidak seperti SST. Bersandarkan pendapatan, dia bersandarkan perbelanjaan. The more kita belanja, the more lah kita bayar. Tetapi saya lebih cenderung kepada kebertanggungjawaban. Yang mana kita mendambakan sektor pendidikan yang terbaik. Okay? Seperti juga dengan servis kesihatan yang terbaik. Tetapi we have no willingness untuk membayar lebih. Itu tidak bertanggungjawab. Dan di sini saya tegaskan diri betapa perlunya untuk kita mereformasikan cukai supaya ianya lebih sustain. Okay, supaya keadaan posisi fiskal ini lebih sustain dan komitmen kita untuk bergantung kepada hutang ni semakin menurun. Dan saya agak khawatir dengan hutang ini kerana bukan setakat kita yang bayar, bukan kerajaan yang bayar, kita rakyat yang bayar. Betul. Bukan setakat kita tetapi generasi anak-anak kita yang akan mewarisi hutang yang bertimbun-timbun yang kita buat setiap tahun. Itu yang saya risaukan. Doktor, saya tertarik dengan apa yang doktor beri contoh tadi berkenaan dengan perkhidmatan kesihatan awam kita yang kita perlu membayar RM1 tapi kita mendapat servisnya, perkhidmatannya yang lebih daripada itu dengan ubatnya, dengan segala macamnya, konsultasinya. Baru-baru ini ada tular walaupun ia kabar angin yang mengatakan perkhidmatan yang dibayar RM1 akan dinaikkan kepada RM5. Itu pun telah mengundang kemarahan warganet, rakyat yang amat mendalam. Daripada RM1 itu kabar angin. Bagaimana untuk kita memudah nak bagi faham kepada rakyat di luar sana? Matematik je. Matematik cara mudahnya. Kenapa? Kenapa? Begini doktor, kalau boleh saya tambah sebenarnya. Di luar sana memikirkan bahawa kenapa perlu kami rakyat yang bayar memikirkan tentang perbelanjaan yang telah kamu keluarkan, yang kamu bentangkan kepada rakyat umum dan kami perlu menanggung tugas itu sekarang ini untuk berbelanja lebih. Kalau dikenakan pula cukai dan barangan juga naik, jadi macam mana nak distabilkan itu? Nak mengimbangi perkara itu. Mungkin kedua-dua. Silakan panelis itu untuk berfikir kita berfikir bersama-sama. Nak sambung Teruskan. Hujah saya bukan untuk menaikkan RM1 kepada RM5, RM2, RM3, bukan. Saya faham setiap sektor ni berdepan dengan cabaran, bukan kesukaran lagi. Kesukaran bila bercakap dengan kesukaran waktu pandemik, itu tak boleh, ini tak boleh, segala-galanya tersekat. Kan? Kita berdepan dengan cabaran untuk recover. Takkanlah kita nak sakit sampai 10-20 tahun. Betul. Kan? Jadi kerajaan juga berdepan dengan penyakitnya. Kita juga berdepan dengan penyakit. Saya tak sentuh tentang betapa perlunya untuk kita meningkatkan charge tu RM1 ke RM2, RM3 dan seterusnya. Tak. Mungkin pada saat ini mungkin kurang sesuai dalam saat kita masih lagi dibelenggu dengan masalah inflasi yang berterusan. Yang saya fikirkan di sini betapa perlunya untuk kita to come out with cukai yang lebih efisien dan efektif supaya golongan yang berkemampuan boleh contribute lebih untuk supaya fund tu lebihan hasil itu dapat disalurkan kepada contohnya sektor
sektor pendidikan yang saya sektor kesihatan yang saya maksudkan itu tadi. Okey, memang physically kita bayar RM1, tetapi melalui yang ni dikatakan cost transfer. Kos yang berada di bidang-bidang yang lain, di sektor-sektor lain di-channelkan kepada sektor yang memerlukan seperti kesihatan. Dan ini sebenarnya formula ini juga popular di negara-negara yang hebat menggunakan GST seperti Singapura. Dan juga di negara maju seperti Jepun. Jepun mempunyai, kalau kita lihat dia punya kadar untuk servis kesihatan amat rendah. Daripada kalau kita tengok seperti keadaan kita ni, mereka mendapat faedah yang lebih dari apa yang dibayar. Tetapi mereka menggunakan konsep yang saya katakan tadi, cost transfer, yang mana kita come up with sistem cukai yang lebih efektif dan efisien supaya lebihan kos dapat disalurkan kepada sektor kesihatan ini supaya golongan yang memerlukan dalam sektor kesihatan ini tidak terbebak. Itu yang saya lebih cenderung ke arah itu. Baik. Itu kita memperkatakan tentang cukai itu tadi dan kewajarannya kita tinggalkan bersama penonton untuk difikirkan bersama sebenarnya. Tapi kita nak melihat di sini, Dr. Evan. Kalau kita lihat apa yang kita perkatakan sejak awal tadi, hampir 45 minit kita bersama ini, sebenarnya terdapat kepentingan juga daripada sektor pertanian itu. Memperkatakan tentang keterjaminan makanan itu boleh membantu kepada kos sara hidup dan sebagainya. Jadi penting, banyak atau tidak sebenarnya peruntukan itu perlu diberikan, utamaan itu. Keterjaminan makanan ataupun food security, ia merupakan salah satu, of course, cabang daripada agricultural ataupun sektor pertanian. So, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting untuk bila-bila masa saja bagi saya, sebab kita sebagai manusia, kita masih perlu makan. Kita tak boleh makan laptop, komputer dan semua barang-barang elektronik yang lain-lain. Makanan tetap keperluan asas untuk manusia. So itu merupakan salah satu yang logik untuk semua negara di dunia ini, termasuk di Malaysia. So isu keterjaminan makanan ini sudah wujud berpuluh-puluh tahun ini. Ini bukan perkara baru, ini bukan isu baru. Ini bukan isu yang baru 2-3 bulan ini. Itu sudah isu yang lama. Tapi isunya masih belum dapat diselesaikan secara mutlak, mungkin disebabkan banyak ketirisan dan semua berlaku di semua dari segi polisi, dari segi implementasi dan semuanya. So apa yang saya lihat daripada konsep ni, yang saya cuba kupaskan di sini adalah kita ada dasar sekuriti makanan 2021 2025 yang sekarang sedang berlangsung, sekarang kita menuju ke 2024. So polisi sudah ada, implementasinya sudah ada. Mungkin dari segi dia punya pelaksanaan implementasinya mungkin perlu diperhalusi ataupun perlu dilihat semula. Itu bagi saya, sebab ada di dalam dokumen ataupun blueprint itu ada disebutkan apa perlu dibuat untuk sektor ni, macam mana nak menaikkan taraf atau petani-petani di luar bandar ataupun di bandar itu sendiri, bagaimana nak menolong golongan-golongan seperti yang saya katakan tadi. Bukan saja kita boleh, bukan saja dari sudut ini keterjaminan makanan, dia bukan saja untuk menolong sektor pertanian, tapi dia juga menolong rakyat-rakyat dalam kitaran ini. Dalam kitaran itu juga. So kita juga membawa siapa-siapa yang dalam kitaran itu, dalam ekosistem pertanian itu, dan menaikkan taraf hidup mereka. So kita macam kill two birds with one stone. Dari satu sudut kita boleh meneruskan ataupun kita boleh sustain kita punya keterjaminan makanan, food security, menaikkan tahap itu, dan satu lagi sudut kita boleh menyelesaikan ataupun menoktahkan poverty itu ataupun kemiskinan itu. Dua, dari satu polisi. So polisi ataupun blueprint security makanan ini adalah penting untuk bukan saja tertulis di atas kertas, tapi dia perlu dilaksanakan secara keseluruhan. Seperti yang saya katakan tadi, ada sudah programnya dan dia sudah pun dibuat daripada kerajaan yang lepas dan diteruskan pada kerajaan Madani hari ini, dan bagi saya dia perlu diteruskan dan perlu diusahakan lebih banyak. Bukan saja isu pada beras, bukan saja kita bergantung lebih pada import, kita perlu fikirkan dengan teknologi yang kita ada sekarang, dengan apa yang kita ada, dengan tanah yang luas di Malaysia ini,
banyak yang boleh kita buat dari segi sektor pertanian. Seperti banyak Sarawak. Ya, Sarawak punya tanah seperti yang luas. Sarawak Ada perlunya untuk kita utilize kan. Ya, perlu dimobilize dan diutilize secara keseluruhannya. Contohnya tadi Sarawak, apa yang mungkin sesuai dengan tanah di sini ataupun tanah di tempat-tempat lain, di negeri-negeri lain, itu yang perlu kita utilize daripada untuk menentukan bahawa semua rakyat kita cukup makanan. Sebab isu makanan itu adalah penting, bukan saja di Malaysia. Saya katakan tadi, jika berlaku sesuatu, kita sudah melihat, contohnya pandemik itu adalah satu ini adalah salah satu pengajaran yang penting untuk kita semua. Isu makanan itu penting. Betul. Isu the supply chain juga penting, dan semua itu berkait rapat semua ni. Kalau makanan tak ada, apa-apa kita nak buat pun susah. Tak jalan. Betul. So itu adalah konsep, dan itu adalah satu yang saya rasakan untuk bajet kali ini dia akan lagi dipertingkatkan, walaupun sudah ada blueprintnya, akan dipertekankan lagi. Maksudnya blueprint itu bukan hanya pelan tindakan semata-mata, tapi ia perlu dilaksanakan dengan secara dan pastinya dia akan diberi tumpuan dan akan diberi peruntukan yang lebih. Walaupun kita dah dengar sebenarnya memang terpaksa memberi subsidi, ada hampir 400 juta subsidi telah diberikan untuk mengawal import itu sendiri. Tapi kita ingin berbincang lanjut lagi sebenarnya Nisa selepas ini, tapi kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kembali selepas ini dalam Dialog TVS. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Baik, Syah, Doktor. Setiap tahun kita tahu belanja untuk mengurus antara peruntukan besar kerajaan dan wujud gesaan agar sistem pencen dimansuhkan dan ditukar kepada skim kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dan kami open soalan ini to the floor kepada doktor berdua. Adakah dengan hanya menukarkan skim tersebut mampu mampu mengurangkan belanja mengurus, atau terdapat elemen lain dalam sistem perbelanjaan pengurusan yang perlu untuk dikaji semula, Doktor? Okey. Siapa? Saya dulu. Okey, sila. Okey, pertama sekalinya saya ingin menyentuh di awal session tadi Dr. Ivan telah highlightkan betapa pentingnya untuk kita to reform our subsidies. Okey. Sebab subsidi ini melibatkan kebocoran yang terlalu besar. Bukan setakat kita je yang guna, pekerja asing juga menikmatinya, dan kebocoran di cross border juga tinggi. Dan keduanya, golongan bukan sasar juga menikmatinya. Okay. Keduanya berkaitan dengan gaji kan. Gaji ni sebenarnya siapa tak nak gaji ni naik? Betul. Kan? Semua nak gaji ni naik. Lagi-lagi dah dalam keadaan yang sekarang. Cuma saya lebih cenderung kepada whatever decision yang kerajaan buat untuk revise gaji ataupun menukar skim persaraan, skim pergajian itu harus lebih bertanggungjawab dari segi sistem cukai yang saya maksudkan tadi. Kalau kita imbas balik pengenalan kepada GST pada tahun 2014-15 tak silap. Okey. Sebenarnya itu bersangkut paut dengan usaha kerajaan untuk mereformasikan sistem pergajian. Mantan Perdana Menteri pada waktu itu memperkenalkan sistem persaraan dan pergajian yang baru kepada sektor awam, kerana beliau melihat kemampanan dari segi pendapatan dari GST. Sebab itu beliau memperkenalkan kenaikan gaji tahunan seberapa kadar. Pada kadar itu ianya sebenarnya selari dengan kemampuan kita sebenarnya. Yang ketiganya adalah dalam keadaan sekarang, kerajaan harus mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dalam sektor awam supaya ianya tidak akan terbeban dalam jangka masa yang panjang. Namun, secara keseluruhannya saya lebih cenderung kepada betapa perlunya untuk kerajaan berfikir tentang pentingnya untuk kita mereformasikan sistem cukai. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kalau SST kita bergantung kepada tahap pendapatan rakyat. Keduanya, sos kita adalah hasil dari ekspor. Negara kita ni sebenarnya mempunyai landscape
yang memacu pembangunan kita adalah oil and gas. Dan di peringkat global, demand, permintaan untuk oil and gas, dia dah shift dah. Pasar kebergantungan ekonomi global tu dia dah shift daripada oil and gas kepada tenaga yang boleh diperbarui. Maksudnya di sini, pendapatan negara dah berkurang disebabkan demand di luar jangka. Sebab itu saya katakan, lebih baik kita fokus kepada sesuatu yang boleh kita kawal. Sistem GST sebagai contohnya. Namun yang saya lebih cenderung ke arah itu. Kita harus fokus kepada apa yang kita boleh kawal. Tapi sistem GST ini memang sangat rumit kalau kita fikirkan dari persepsi umum. Namun kita harus merancang. Kita harus merujuk kepada negara-negara yang dah lama implement GST ini, seperti negara-negara betapa teraturnya mereka merencanakan sistem GST atau VAT ini supaya ianya tidak begitu memberi impak yang besar kepada rakyat. Dan yang keduanya, rakyat faham setiap apa pembayaran cukainya mereka merasai. Sekarang kalau mereka tak bayar cukai, kalau mereka bayar cukai tapi return dia tak merasai, itu yang buat orang bising. Itu soalannya tadi. Pencen ke tidak pencen, kader BSP ataupun pencen, agak sukar untuk dijawab sebenarnya. Tapi menjawab persoalan itu sebenarnya Dr. Evan perlu bagaimana sekarang? Saya menambahkan apa yang diperkatakan oleh rakan saya di sini ialah bagi saya pendapat saya bahawa kalau kita nak buat secara tiba-tiba, bagi saya itu akan mengganggu sistem keseluruhan ekosistem itu. So pelaksanaan dia kalau pun nak dibuat, bukan hari ini, bukan sekarang, bukan tahun ini, tapi mungkin di masa-masa depan. Tapi dia perlu perancangan yang teliti. Dia bukan saja katakan bahawa hari ini kita nak buat begini, besok kita teruskan dengan perancangan itu. Tidak, kita perlu tahu. Kerajaan sudah pastinya tahu dan semua perlu faham bahawa impaknya selepas ini apa akan berlaku mungkin dari segi pendapatan dan semuanya dan daripada segi rakyat dan penjawat awam secara umumnya. So tapi secara saya faham sekarang ni kalau penjawat awam mungkin penjawat awam yang baru masuk sekarang ni dia diberi option nak pilih kategori DSP ataupun pencen dan itu sudah berlaku agak lama dan itu merupakan salah satu bagi saya itu satu contoh option yang bagus. Dan apa selepas ini? So kita boleh mencari, kerajaan boleh mencari instrumen ataupun income ataupun source of income yang baru, bukan daripada segi ini saja, bukan untuk menurunkan ini, tapi kita membesarkan kek itu. Kek pendapatan, bukan kek perbelanjaan. Membesarkan kek pendapatan itu daripada apa yang diperkatakan tadi oleh kawan saya sebelah sini, bahawa green economy dan sustainable, the renewable resources, itu adalah satu yang untuk bergerak ke hadapan, sumber baharu yang boleh bergerak ke hadapan. Nah, itu adalah kita boleh kerajaan boleh lihat dengan lebih lanjut pada itu daripada kita mengecilkan perbelanjaan, kita besarkan pendapatan itu sendiri. Itu sebenarnya kita mungkin di kerajaan memerlukan pemikir-pemikir seperti panelis kita pada hari ini untuk memikirkan cara terbaik. Bukan kita bila kita rasa bekalan makanan di rumah kita kurang. Kita terus kurangkan poket kita. Bukan itu cara penyelesaian begitu. Kalau itu yang boleh kita fahami. Pencatuan. Kita mencatu makanan kita hari. Tapi persoalannya pada esok hari pastinya rakyat akan melihat bahawa belanja mengurus itu akan terpapar di kaca TV mereka berkenaan dengan angka itu mungkin akan sedikit besar. Kita boleh jangkakan juga kerana bilangan warga berpencen juga ramai sebenarnya. Jadi kita kena faham pada sudut itu kenapakah warga berpencen ini wujud, kerana inilah pembangunan negara berasaskan daripada perkhidmatan awam itu sendiri yang membantu kepada pembangunan negara. Tapi tidak boleh kita lupa juga bahawa untuk menambah pendapatan, seperti kata Dr. Evan tadi, kita membesarkan kek itu sebenarnya. Kek pendapatan itu kena dibesarkan. Bukan perbelanjaan. Baik, itu kita dah sampai ke penghujung rancangan sebenarnya perbualan kita untuk
disambung nanti tidak boleh kerana besoklah hari sebenarnya untuk pembentangan Belanjawan Pastinya Madani 2024. semua akan menunggu apakah mereka akan dapat. Rakyat akan tunggu apakah benefit pada mereka, apakah manfaat pada mereka pada pembentangan Belanjawan 2024 kali ini. Dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita hari ini, Dr. Zul Hazwan Husaini dan juga Dr. Evan Lau. Kedua-duanya merupakan pakar ekonomi sebenarnya. Daripada Fakulti Ekonomi UNIMAS. Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaysia. Jadi itu saja yang dapat kami kongsikan pada malam ini kepada anda untuk menyaksikan pada esok hari. Jangan lupa saksikan secara langsung bermula jam 3 petang. Belanjawan Diskusi. Kita akan start pada jam 3 petang. Diskusi Belanjawan 2024 dan seterusnya kita akan sambung pula selepas pembentangan Belanjawan 2024 bersama panel-panel jemputan. Kekal setia bersama kami di TVS. Dengan itu, saya Khairul Nisa Kasnoy. Dan saya Syahrizal Kumarifin. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi.